أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para penonton dan juga pelajar-pelajar mu'allaf yang saya kasihi, mudah-mudahan insya-Allah sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kita rahmat dan juga hidayah, dan juga nikmat kehidupan, nikmat kelapangan, kekuatan, kesihatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan dan nikmat-nikmat yang lain. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita doakan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat Ramadan yang bakal mengunjungi kita ini, Allah Subhanahu wa taala angkat dan hilangkan wabak penyakit COVID-19 ataupun coronavirus yang sedang melanda kita sekarang ini. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada frontliner, barisan hadapan kita yang sentiasa berusaha untuk menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan kita bersama. Terima kasih kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah saya sambung lagi siri bacaan buku teks mu'allaf Negeri Selangor, buku Tauhid untuk tahap pertama, yang mana kita sudah pun masuk kepada soalan ataupun tajuk yang terakhir dalam buku ini, iaitu berkenaan dengan konsep ketuhanan. Kita dah baca dalam siri sebelum ini, iaitu konsep ketuhanan ada 3. Yang pertamanya tauhid rububiyah, yang keduanya tauhid uluhiyah, yang ketiganya tauhid asma was sifat. Untuk hari ini sama-sama kita ambil tahu, sama-sama kita belajar, sama-sama kita ingat balik berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apakah erti tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah i'tiqad. I'tiqad ini adalah maksudnya pegangan, keyakinan, kepercayaan yang pasti bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memiliki sesuatu. Kat mana kita nak yakin dia? Daripada dalil, daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Jika demikian, maka bagaimana mereka rela dipesongkan daripada menyembah dan mengesakannya? Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Apakah pegangan ini selari dengan naluri dan semula jadi manusia? Jawapannya, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa memang telah ada di dalam naluri dan semula jadi manusia. Saya dah bacakan dalam siri sebelum ini, iaitu bagaimana kita di alam roh kita dah sebut Allahu Rabbi. Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Fitrah manusia mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah pencipta, pemilik dan penguasa alam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha
la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu, mengikhlaskan dirimu ke arah agama Allah, yakni fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada agama Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Soalan yang ke-10. Mengapakah ada sebahagian manusia ingkar dengan pegangan ini? Maknanya mereka tak percaya bahawa Allah jadikan alam ini, Allah tadbir alam ini. Keingkaran manusia kepada adanya pencipta hanya kerana kesombongan dan ketakburan. Bukan bererti fitrah manusia menolak adanya pencipta. Keingkaran manusia juga disebabkan kerana gagal meletakkan akal pada tempatnya. Ini merupakan suatu, orang kata apa, sikap juga manusia yang mana menggunakan akal dan segala benda. Iaitu bila kita gagal meletakkan keyakinan bahawa dunia ini ada penciptanya, itu satu Tuhan yang maha berkuasa, kita kata itu semula dan sebagainya. Itulah disebut kerana kesombongan dan ketakburan, dan juga kerana gagal menggunakan akal sebaiknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakannya daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Daripada ayat ini ada 3 kesimpulan. Yang pertamanya adalah sesungguhnya mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu fitrah bagi manusia. Setiap makhluk telah diberikan fitrah untuk beriman kepada penciptanya. Yang kedua, semua orang mengetahui bahawa setiap yang baru pasti ada yang menciptakannya, sebab mustahil ada makhluk tanpa pencipta. Yang ketiganya, sesungguhnya peraturan alam semesta ini seperti langit, bumi, bintang dan tumbuh-tumbuhan adalah bukti bahawa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang ke-11, apakah tauhid uluhiyah? Bahagian tauhid yang kedua, pertama ada rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah iaitu mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak disembah dan ditujukan pengabdian, baik yang zahir dan juga yang batin.
Pengabdian yang hak hanya satu, dan dilarang menjadikannya sesuatu, dilarang menjadikan sesuatu yang selain daripadanya, dan tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti kalau kita beriman dengan tauhid uluhiyah, kita beriman kita adalah seorang muslim yang mukmin. Kita yakin dan percaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang satu, bukan ada makhluk-makhluk lain yang boleh kita minta tolong. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Ingatlah Allah jualah Tuhan yang berhak disembah di langit, dan dialah Tuhan yang berhak disembah di bumi. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah Az-Zukhruf ayat 84. Soalan yang ke-12, apakah kepentingan tauhid uluhiyah? Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Yang keduanya, perutusan para rasul dan juga penurunan kitab adalah untuk menetapkan cara-cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan kepada dalil ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca ayat ini, surah ayat kelima ini 17 kali sehari semalam, tak masuk solat sunat. Iaitu sebab apa? Dia dah rukun dalam solat fardu, membaca surah Fatihah. Ayat yang kelima surah Al-Fatihah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami memohon perlindungan. Memohon perlindungan ataupun mohon pertolongan. Apakah soalan yang ke-13, apakah perkara penting dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah? Yang pertamanya adalah Allah Maha Pencipta. Allah sahaja Tuhan di langit dan di bumi. Segala kekuasaan dan penciptaan secara mutlak adalah haknya sahaja. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Jika demikian, maka bagaimana mereka rela dipesongkan daripada menyembah dan mengesakannya? Yang keduanya, Allah tumpuan atau matlamat pengabdian. Manusia dan jin diciptakan untuk tujuan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyembahan dan pengabdian ini dilakukan dengan melaksanakan ibadah kepadanya. Saya boleh sebut di sini ada satu pernyataan. Allah tak rugi kalau kita tinggalkan dia, tak sembah dia, tak beribadah kepadanya. Tapi kita akan rugi kalau tak menyembah ataupun beribadah kepadanya. Itu beza dia. Kita sembah tak sembah dia, Allah Subhanahu Wa Taala tak rugi. Tapi kita yang memang berada dalam kerugian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang ketiganya, kepentingan tauhid uluhiyah dan rububiyah ini, Allah tempat perlindungan. Manusia berhajat kepada perlindungan dari zat yang maha berkuasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang mampu memberikan perlindungan dan kemanfaatan dari kemanfaatan atau kemudaratan. Kita ni dari segi sudut kemanusiaan, manusiawi kita ni adalah kalau kita ini seorang yang lemah, kita nak cari orang yang kuat. Contohnya seorang anak, dia akan berlindung di bawah ayahnya untuk dapatkan bantuan, pertolongan dan sebagainya. Kalau kita orang miskin, kita cari orang kaya. Kalau kita ini bekerja, kita minta tolong dengan bos. Begitu nak katanya dari segi hakikat makhluk. Tapi dari segi makhluk dan juga khalik, maka semestinya lagi lah sepatutnya kita kena minta tolong daripada yang menciptakan kita. Sebab apa?
Semua itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sebaik-baik penolong dan juga pelindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Surah An-Nas ayat 1 hingga 3, surah yang terakhir dalam Al-Quran, surah yang ke-114. Yang keempatnya, kepentingan tauhid uluhiyah dan rububiyah, tumpuan kecintaan. Allah Subhanahu Wa Taala sajalah Tuhan yang tempat tumpuan kecintaan. Tiada yang menyamai dan menyaingi kecintaan ini. Segala cinta kepada yang lain semestinya tunduk dan diarahkan kepada menyempurnakan kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah disebutkan semua benda ini adalah dengan niat. Semua benda ini bergantung kepada niat kita. Kita niat kerana manusia, dapatlah manusia tersebut. Kita niat kerana dunia, dapatlah dunia tersebut. Tapi niatkanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dunia dapat, manusia dapat, dan paling penting rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala dapat. Itu yang paling utama. Sebab apa? Kalau kita dapat rahmat dan redha Allah, apa jua yang jadi kat dunia ini yang kita alami, musibah dan sebagainya, musibah ke nikmat dan sebagainya, kita tetap akan rasa bahawa kita ini hamba Allah yang lemah, dan kita sentiasa sabar dan redha dengan segala ujiannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, azabnya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang derhaka. Surah At-Taubah ayat 24. Ni maknanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti melebihi apa yang kita ada kat dunia ini. Bukan bermaksud meninggalkan terus, tapi kat dunia ini sementara sahaja. Yang perlu kita fokus cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat mudah namakan sebagai tawadhu', merendah diri, dan juga zuhud, bersederhana. Jangan terlampau sayang kepada harta, kepada pasangan, rumah dan sebagainya kita ada ini, sebab apa yang kita ada kat dunia ini semuanya adalah sementara, bakal musnah. Cinta kita kepada Allah kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab itu kita dapat rahmat Allah dan masuk syurganya. Kemudiannya yang kelima, kepentingan tauhid uluhiyah rububiyah ini, kita percaya bahawa Allah pemberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang memberikan rezeki, dan para makhluk adalah cuma pembawa dan penyampai sahaja. Makhluk bukan sumber rezeki dan tidak berupaya untuk menambah atau mengurangi seberat zarah sekalipun. Maknanya apa yang kita ada pada hari ini, kita ada, Alhamdulillah, Allah bagi hidup lagi, Allah bagi sihat lagi. Kita lapang untuk dengar apa yang saya sebut ini, untuk tengok apa saya sebut ini. Kita ada kekuatan untuk buka. Ada orang tak ada kekuatan, dia ada perkara yang lain perlu buat dan sebagainya. Itulah nak katanya semua ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala
yang datang daripada Mesir itu orang tengah saja. Mereka penyampai, mungkin Allah ilhamkan kepada mereka untuk bantu orang lain dan sebagainya. Maka berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama. Selepas itu barulah berterima kasih kepada manusia. Kena ingat bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tak semestinya nasi yang ada kat tangan kita nak masuk mulut itu adalah rezeki kita. Mungkin nanti ada orang terlanggar kita ke, ataupun kita termuntah balik ke dan sebagainya. Maka percayalah pada pemberi rezeki. Ar-Razzaq huwallah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai umat manusia, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu. Adakah pencipta selain daripada Allah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka mengapa kamu rela dipalingkan dari menyembahnya? Surah Fatir. Dan kemudiannya yang keenam, keutamaan ataupun kepentingan tauhid uluhiyah dan rububiyah ini, iaitu sumber perundangan. Allah Subhanahu Wa Taala sajalah zat yang berhak menentukan undang-undang. Allah sajalah tempat penghakiman kita. Kekuasaan Allah pada hukum-hukum hakamnya, termasuk perundangan, adalah mutlak. Kat mana sumber hukum, sumber perundangan yang Allah turunkan kepada kita? Dia ada dalam Al-Quranul Karim dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan kepada ulil amri, orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih baik pula akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Maka cukuplah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk siri yang kedua terakhir, insya-Allah siri terakhir kita akan ke tauhid yang ketiga, itu tauhid asma wa sifat. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit apa yang saya kongsikan pada siri ini insya-Allah memberikan kita penambahan ataupun mengulangi balik apa yang kita sebenarnya dah tahu semua ini. Kita tahu balik, mudah-mudahan insya-Allah ia boleh membantu kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, musibah ke, ujian ke, nikmat dan sebagainya, ia merupakan salah satu, orang kata ujian kepada kita sebagai seorang Muslim untuk menguji tahap keimanan kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita sabar dan kita redha dengan apa pun yang Allah takdirkan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi manusia yang terpilih untuk masuk syurganya insya-Allah bersama dengan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda insya-Allah. Terima kasih meluangkan masa untuk bersama-sama dengan saya pada siri ini. InsyaAllah ada peluang rezeki kita bersua lagi di masa hadapan. Ampun dan maaf andai salah dan silap supaya saya bersama-sama pada siri ini. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.